Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, 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 wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Saya mendoakan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, dalam keadaan yang tenang dan kuat, insya-Allah. Terima kasih semua yang menunggu. Minta maaf lambat sikit ya. Saya kurang sihat sikit, sakit kepala. Tapi okey saja, boleh saja, tak ada masalah. Kita boleh teruskan insya-Allah dengan mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Kemudian kita akan sambung Asmaul Husna, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya baik. Syukur, subhanallah. Sahabat-sahabat di FB, kita sama-sama share ya perkongsian kita supaya lebih ramai yang hadir. InsyaAllah saya akan menyambung sikit tentang hadis semalam berkenaan dengan hadis berkaitan dengan marah, insyaAllah. Okey, insyaAllah kita akan mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Asmaul Husna ya sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kepada semua yang hadir, masya-Allah. Terima kasih kepada Zila, Ji Johar, Nurzia, Nora Azia, Maista, Masya Allah, Yusnita Mustafa, Aciza, Amira Farhana, Nomiza. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di FB, Tuti Tutina, Nur Hidayah, Amal Isna, Nur Hafiza, Fatimah Idrul, Khalijah Ahmad, Nur Ashikin, Farah Adiba, Widani Radhi, Zainul Yusuf, Aziza Abbara, Masya Allah, Ruzina, Marzi, Nur Safina Saleh, Wati-Wati, Sifu Kulim, Mulyati, Cik Puan Lin, Cik Rusni, Asma Zuraida, Rockefeller Forever, Masya Allah, ramai ni sahabat-sahabat. Afiza Isa, Muhaini, Aludris, Nurmiza Umar, Sariah Siran, Hazana Saleh, Rohana Abdul, Siti Anisah Masnur, Rohani Samad, Muhammad Dayan Basir. Masya Allah, sayang semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Siti Jaihan Suhaina, Rosmilah Wati, Siti Zalina, Nur Ali. Terima kasih sahabat-sahabat. InsyaAllah sakit kepala sikit saja. Saya boleh, saya tak ada. InsyaAllah tak ada masalah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita pun belajar bab sabar, jadi kita pun kena praktis sabar, insya-Allah. Ramilah Ramli, Liana Lim, terima kasih ya Puteri Teduh, Ebili, subhanallah, Sari Mahmad, Nur Alis dan semuanya. Ada yang tegur kata nampak bunga emas belakang tu kan. Hari tu saya ada pergi satu tempat, lepas tu kedai bunga lah, pergi kedai. Lepas tu kan saya tengok saya tak pernah tengok bunga orkid emas. Lepas tu saya kata, cantik lah pula. Lepas tu akhirnya terbelilah. Kalau daripada jauh dia tak nampak cantik sangat kan. Daripada jauh dia tak
bila saya tengok live tu kan, saya kata nampak macam warna coklat berketul je kat belakang tu. Tak nampak macam rupa bunga. Jadi kena bawa dekat sikit, baru nampak kan. Mungkin biasa orang buat masa kenduri kahwin ya. Ada bunga-bunga warna emas ni. Tengok. Ni pun tanda ni pun tak buang lagi. Jadi dah beli tu kan. Tak gunakan, rugi pula. Macam tu lah. Sama dengan pokok belakang tu kan. Sebenarnya nak bagi cantik-cantik lah sikit kan kuliah. Subhanallah. Tengok ada pokok hijau belakang ni kan. Nampak kan ada pokok hijau belakang ni. Gitu, tinggi sikit. Dia macam, bila jumpa tu kan, macam batang betul. Tapi plastik. Tuan-puan sekalian, senang tanam pokok plastik dalam rumah kan. Tapi ada orang rajin, dia tanam pokok hidup juga kan dalam rumah. Bagus sebenarnya kan. Sebab ada oksigen. Macam tu lah kan. Ada oksigen, ada proses fotosintesis tu kan. Saya pernah cuba tanam sikit-sikit dekat bilik air kan. Tapi tak menjadi sangat. Tangan ni tak berseni sangat. Jadi siam pokok tu letak kat luar, barulah macam hiduplah sikit dia. Macam tu lah ya sahabat semua. Alhamdulillah saya tunjuk tu bukan nak menunjuk pokok ya. Ustazah nunjuk-nunjuk ada pokok warna emas. Pokok plastik tuan-puan sekalian. Cuma tadi saya nampak ada orang tegur belakang tu. Jadi bawa dekat sikit supaya nampak. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ingat lagi tak semalam kan kita belajar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada sahabat, yang mana ketika itu sahabat masa tu Nabi dengan sahabat, lepas tu ada dua lelaki bergaduh. Lepas tu saling memaki, kemudian Nabi pun bersabda, maukah kamu aku ajarkan satu zikir? Kan, maukah kamu aku ajarkan? Masa tu dia bergaduh, muka dah merah dah ni. Kan, tangan muka dah merah sampai keluar urat-urat di lehernya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya mengetahui satu kalimah yang apabila engkau mengucapkannya, tentulah kemarahan yang ada pada diri orang tersebut akan hilang. Lalu Nabi mengajarkan kalimah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dengan nama, aku mohon perlindungan daripada Allah. Mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Subhanallah, ia adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sana ada firman Allah berkenaan dengan perintah Allah sendiri supaya kita mengucapkan kalimah isti'azah. Isti'azah, bila kita dengar ada orang kata isti'azah tu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau orang sebut tasbih tu subhanallah. Kalau sebut alhamdulillah, tahmid tu alhamdulillah. Kalau orang kata tahlil tu la ilaha illallah. Kalau orang sebut takbir itu Allahu akbar. Jadi bila kita dengar orang kata ta'awuz, kita kena ta'awuz. Ta'awuz tu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ta'awuz tu maksudnya mohonlah perlindungan. Kita kata mohon perlindungan daripada siapa? Daripada Allah. Mohon perlindungan dengan siapa? Dengan Allah. Daripada siapa? Daripada syaitanir rajim, syaitan yang direjam. Subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekali, musuh utama kita syaitan. Musuh utama kita tahu syaitan. Bukanlah orang yang menyakiti kita itu musuh kita sebenarnya. Bukanlah orang yang mengecewakan kita itu musuh kita. Bukanlah orang yang dengki, orang yang iri hati, orang yang buat fitnah, orang yang kecam, orang yang keji dan sebagainya, itu musuh kita sahabat-sahabat. Musuh kita yang hakiki, yang sebenar adalah syaitan. Syaitan nak gelincirkan kita daripada jalan-jalan. Syaitan nak supaya kita berhenti melakukan dakwah. Kita berhenti melakukan amal soleh, berhenti melakukan kebaikan. Syaitan nak kita berhenti menjadi seorang wanita yang baik, lelaki yang baik, isteri yang baik, suami yang baik. Syaitan nak suruh kita berhenti jadi ibu bapa yang baik. Sebab itu syaitan menghembuskan api kemarahan dalam diri kita. Api kekecewaan dalam diri kita. Sampai kita dikawal. Kita menuruti hawa nafsu kita.
Kita susah untuk memberi kemaafan. Kan? Kita mengungkit-ungkit dan sebagainya. Kita susah nak meleburkan ego dalam diri dan sebagainya. Kita susah tuan-puan sekalian. Sebab itu musuh utama kita sebenarnya syaitan. Dan kerana kita kalah dengan bisikan syaitan, kita kalah dengan penguasaan syaitan terhadap diri kita, disebabkan kita tidak ada benteng yang kuat, kita tidak ada amal soleh yang sentiasa kita istiqamahkan, kita kurang beramal dan sebagainya. Kita selalu kalah dengan musuh ketat yang telah isytiharkan perang kepada umat manusia semenjak daripada Nabi Adam AS. Dan walaupun syaitan ini daripada kalangan jin, daripada surah Al-Jin kita tahu Allah telah menceritakan bahawasanya jin ini ada di kalangan yang kafir, jin ini ada di kalangan yang mukmin, yang beriman, bahkan ada yang di kalangan yang soleh. Subhanallah, namun jin di kalangan yang kafir, yang telah kufur, itulah namanya syaitan, iblis, laknatullah. Jin ini telah pun melihat, Allah telah perlihatkan, dan mereka juga di antara penghuni syurga yang telah pernah berada di dalam syurga dan melihat syurga dan kenikmatannya. Syaitan dan iblis juga adalah makhluk yang telah melihat bagaimana azabnya neraka, hanya dan busuknya neraka. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Masya Allah. Allahu Akbar. Pun begitu, kerana kesombongan iblis dan syaitan dan kebencian mereka kepada manusia, syaitan telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam buku Sahabat Dunia Akhirat tu, tuan-puan dimati Allah sekalian, ada dalam buku Sahabat Dunia Akhirat, tak apa. Yang mana Nabi SAW bersabda, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cari buku tu, saya tak jumpa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah berfirman, syaitan itu meminta suatu masa untuk ditangguhkan. Lalu Allah memperkenankan permohonan syaitan untuk diberi tangguh. Syaitan minta diberi tangguh apa? Nyawa dia, usia dia. Sebab itu dikatakan, kan, daripada riwayat-riwayat, syaitan juga melalui proses penuaan. Mereka juga menua. Kerana itu wajah mereka terlalu buruk, rupa mereka terlalu buruk. Kan? Dia punya kulit tu dah londeh sampai ke bawah dah. Mata pun dah terkeluar dah. Kan, semuanya. Umur syaitan dah beribu tahun. Mereka minta diberi tangguh. Mereka hidup tapi tidak mati. Mereka tua tapi tidak mati. Mereka diberi tangguh. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, tuan-puan sekalian, diberi tangguh. Mereka juga melalui proses penuaan. Kita tahu alam jin ini adalah satu alam yang ada sistem juga. Mereka ada teknologi dan kemajuan juga. Mereka ada sistem pemerintahan. Mereka juga ada undang-undang. Mereka juga berkeluarga dan mereka juga beranak pinak. Begitulah. Tapi di kalangan jin yang bernama syaitan dan iblis ini, tuan-puan dimati Allah sekalian, dia meminta diberi tangguh oleh Allah dan Allah memakbulkan. Itu ada dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ingatlah surah mana, ayat mana. Tapi sambungan firman Allah tersebut, subhanallah, tuan-puan sekalian, saya sebutkan tadi tu kan. Sebab itu ada orang yang diberikan hijabnya terbuka. Itu ujian sebenarnya ya. Hijabnya terbuka, boleh melihat rupa sebenar syaitan. Syaitan terlalulah buruk rupanya. Kan, kerana semualah londeh, dah buruk mata, pipi tu dikatakan dah labuh sangat sebab tua, terlampau tua sampai ke bawah, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Lalu dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sekejap, saya cari buku Sahabat Dunia Akhirat tu sebab saya nak baca firman Allah. Okey, ni bukunya. Buku pertama saya, Ustazah Asma Harun. Kalau siapa-siapa yang tak pernah baca lagi dan belum memiliki, buku ni sentiasa ada stok. Kalau siapa yang nak beli, boleh pergi ke galeriueh.com
ataupun kalau di Shopee, akaun rasmi kita Galeri UEH. Cari saja Galeri UEH. Buku ini buku pertama Sahabat Dunia Akhirat. Masya Allah, kerana saya nak bersahabat dengan anda. Kalau anda sudi jadi sahabat saya, terima saya seadanya. Sebab sahabat boleh tolong sahabat sampai masuk syurga. Ada hadis Nabi, tuan-puan sekalian, yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak apabila ahli-ahli syurga telah pun masuk ke dalam syurga. Apabila ahli-ahli syurga telah pun masuk ke dalam syurga, lalu mereka meminta dengan Allah, mereka berkata kepada Allah. Apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga, mereka pun meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya mereka itu. Yang mana ahli syurga ni berkata kepada Allah, sesungguhnya mereka itu ya Allah. Mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Mereka itu sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang mana pernah bersolat denganku, puasa denganku, haji denganku. Bermaksud sahabat-sahabat yang diikat, yang dibina, ikatan ukhuwah itu di atas jalan-jalan amal soleh, di atas jalan ibadah. Jadi tuan-puan sekalian, kita kan jumpa di alam maya di atas jalan majlis ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan esok kita boleh berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, itu sahabatku ya Allah. Tolong saya, kalau saya tidak ada di dalam syurga, tarik saya. Asma itu sahabatku ya Allah. Dia pernah menyampaikan ilmu ya Allah. Mungkin wallahu alam saya pun tidak tahu bagaimana kesudahan hidup saya. Dan kalian, kita semua ada aib. Kita semua ada dosa. Kita semua tidak ada kepastian adakah Allah mengampuni dosa, melainkan harapan sahaja. Mengharapkan Allah mengampuni kita, Allah mengasihani kita. Tetapi percayalah, sahabat boleh tarik sahabat. Sebab itu saya namakan buku ini Sahabat Dunia Akhirat. Lagi ramai sahabat dunia akhirat, lagi besar peluang kita untuk masuk syurga. Ramaikan sahabat dunia akhirat. Yang mana sahabat-sahabat yang kita ada di jalan-jalan dakwah, jalan ilmu, jalan-jalan amal soleh, jalan-jalan kebaikan. Kerana mereka boleh membantu kita untuk masuk syurga. Saya sambung hadis tu, ketika ahli syurga berkata kepada Allah, ya Allah, mereka itu sahabat-sahabatku. Solat bersama, puasa bersama, haji bersama. Subhanallah. Lalu Allah memerintahkan kepada ahli syurga yang merayu meminta itu, sekarang tariklah sahabat-sahabatmu itu. Tariklah sahabat-sahabatmu itu masuk ke dalam syurga. Allah mengizinkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Masya Allah. Subhanallah. Allah mengizinkan supaya menarik. Lalu setelah ditarik, Allah bertanya lagi, adakah masih ada sahabat-sahabatmu di syurga? Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sahabat-sahabat syurga ni, sahabat-sahabat dunia akhirat ni, dia selalu mengingatkan kita tentang akhirat, tentang dosa dan pahala. Selalu menginginkan kebaikan akhirat melebihi kebaikan dunia. Sebab itu sahabat dunia akhirat ini kadang-kadang dia menyentuh hati kita, kadang-kadang membuatkan hati kita sakit dengan tegurannya. Tapi jangan lepaskan, jangan tinggalkan. Kau nak mengajuk sekejap je sahabat-sahabat sekalian. Manakala sahabat dunia pula sangat menyeronokkan. Sahabat dunia selalu mengajak kita untuk memenuhi hawa nafsu. Sebab itu sahabat jalan-jalan itu ramai. Sahabat bersukan pun ramai. Kan, sahabat hiking pun ramai dan gembira, happy. Sahabat-sahabat cycling pun ramai. Kan, sahabat-sahabat shopping, sahabat-sahabat kawan shopping, kaki jalan, kaki makan, kaki ngumpat, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Itu mudah kita dapat. Dan memang kalau kita ada kawan-kawan macam ni, hidup kita memang gembira dan happy. Tapi ada juga sahabat-sahabat kita yang asyik ajak ingatkan zikir. Kan, kaki zikir, kaki majlis ilmu, tak habis-habis duk promote majlis ilmu. Lepas tu Al-Quran. Kadang-kadang kita merasakan sahabat begini agak boring. Kan, sahabat begini tak ada cerita lain, bajet bagus dan sebagainya. Tapi tuan-puan sekalian, itu antara tanda-tanda Allah menyayangi kita. Tanda-tanda Allah mencintai kita. Allah hadirkan mereka yang sudi nak bersahabat dengan kita walaupun kita tidak tunjuk sangat yang kita ini sayang dia. Sahabat-sahabat,
semua, saya walaupun ada yang jumpa kata ustazah guru saya kata anggap saya sahabat. Kalau guru mungkin ada gap. Dan saya tidak layak pun digelar sebagai guru. Dengan jadi sahabat, kita jadi rapat. Yang tua dan muda bila jadi sahabat boleh saling menegur. Ibu dan anak bila jadi sahabat boleh saling menegur. Anak pun boleh tegur ibu dan ayah. Subhanallah, bila guru dengan murid jadi sahabat boleh saling menegur. Masya Allah, sebab guru juga banyak buat salah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, boleh tak tuliskan nama siapa sahabat dunia akhirat anda? Dan jika sudi, masukkanlah nama saya sekali. Mudah-mudahan yang kita tulis tu, nama yang kita tulis itu, malaikat menjadi saksi. Masa tulis tu, bayangkan wajah sahabat kita tu. Dan siapa yang menjadikan suami dia sahabat, boleh tulis. Siapa yang kata ustazah, sahabat saya dunia akhirat suami saya. Sahabat saya dunia akhirat isteri saya sendiri. Sahabat saya dunia akhirat adalah anak-anak saya. Masya Allah. Masuk Raihana. Sahabat saya dunia akhirat sekian-sekian. Boleh tak tuliskan nama? Masya Allah. Bila kita jadi sahabat dunia akhirat, Masya Allah, dengan pasangan kita, kita boleh saling tegur menegur. Kita boleh saling ingat mengingat. Sebab ramai suami yang tak boleh letakkan diri dia sebagai kawan dan sahabat. Dengan ego dan sebagainya. Kan? Masya Allah. Subhanallah. Okey, saya sebenarnya nak bacakan. Siapa yang nak memiliki buku ni, hanya RM27 ringgit saja. RM25. RM25 sahaja. Ini buku pertama saya dengan persembahan yang sangat indah, tuan-puan sekalian, colourful dengan gambar-gambar. Ini adalah himpunan kata-kata dan tulisan saya daripada FB, kemudian dilengkapkan lagi. Diberi tajuk Sahabat Dunia Akhirat. Mudah-mudahan buku ini sebagai ganti. Ada orang kata, ustazah, bila saya sedih saya baca buku ni. Kadang-kadang bila saya baca, saya rasa ustazah sedang bercakap dengan saya. Sebab ayat-ayat dalam ni memang ayat bercakap pun. Ayat saya bercakap dengan sahabat-sahabat. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam buku ni ada tajuk Kenali Musuhmu. Bab yang keempat. Boleh pergi ke link Shopee, Galeri UEH. Galeri UEH. Macam itulah. Ataupun boleh WhatsApp. Boleh WhatsApp. Nanti ada tim akan kongsikan WhatsApp. Kenali Musuhmu. Ada tajuk yang keempat, Kenali Musuhmu. Kita buka muka surat 13. Okey, buku ni ringkas. Sebab itu kanak-kanak pun boleh baca. Remaja boleh baca. Setiap bab lebih kurang 3 muka surat macam tu je. Jadi ada banyak bab. Semua bab ada 45. Lebih sebenarnya. Ini sebelum edit. Bab banyak tapi bukunya ringan dibaca. Masya Allah. Saya tak nak berat-berat tapi kita bawa hadis-hadis Nabi SAW. Okey, kenali musuhmu. Bab yang keempat bertajuk Kenali Musuhmu. Sahabat, syaitan adalah musuh yang sangat gigih berusaha tanpa rehat. Syaitan adalah musuh yang sangat gigih berusaha tanpa rehat. Syaitan tak pernah rehat. Syaitan sentiasa merencana dan melaksanakan perencanaan mereka untuk memastikan kita gelincir daripada jalan kebenaran. Supaya kita memiliki akhlak yang buruk. Supaya kita memiliki sifat-sifat yang mengeraskan hati kita. Sahabat-sahabat sekalian, syaitan telah mengisytiharkan perang selama-lamanya. Tidak pernah berhenti untuk memerangi umat manusia daripada Nabi Adam. Memastikan seramai mungkin yang masuk dan menjadi bahan bakar dalam api neraka. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam surah Al-A'raf. Ini saya baca buku ni ya. Penulisnya Asma Harun. Masya Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17 menyebutkan iblis dan syaitan telah berjanji untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Kalian sahabat-sahabat boleh buka kan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Yang bermaksud, berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan, hingga hari kiamat. Kan saya cerita tadi, syaitan minta apa? Minta diberi tempoh, diberi tangguh usia mereka. Syaitan ni siapa? Makhluk yang Allah ciptakan dari kalangan jin. Jin diciptakan daripada api. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Manusia pula diciptakan daripada tanah. Masya Allah. Ketiga-tiga zat yang berbeza.
Nanti kalau sempat kita ulas 3 zat yang berbeza ini. Subhanallah, yang dilihat cahaya itu bercahaya, cahaya itu indah. Manakala api itu kita boleh nampak power, kuat dan menakutkan. Manakala tanah itu sejuk, tuan-puan sekalian. Tanah itu membawah, dia berada di bawah. Api tak akan ada di bawah, api sentiasa menjulang tinggi. Begitulah sifat kemarahan, begitulah sifatnya iblis, sentiasa menjulang rasa sombong dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tadi kita sebut di awal bagaimana syaitan minta tangguh dan Allah menjawab. Cuba kita tengok apa jawapan Allah. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, Allah menjawab permintaan syaitan, sesungguhnya engkau daripada golongan yang diberi tempoh. Okey, Allah tunaikan permintaan syaitan untuk diberi tangguh sampai hari dibangkitkan, iaitu hari kiamat. Mereka hidup tapi mereka tidak mati. Tetapi syaitan iblis di kalangan jin kafir ini, sebab jin ada yang muslim, ada yang soleh. Subhanallah, tapi jin yang telah kafir namanya syaitan dan iblis, mereka diberi tempoh sehingga hari kiamat dan mereka juga melalui proses penuaan. Subhanallah. Kemudian syaitan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Yang bermaksud, iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan yang menyebabkan aku tersesat. Tengok sombongnya iblis. Wahai Tuhan, kerana engkau menyebabkan aku tersesat, demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka, iaitu manusia, daripada menjalani jalanmu yang lurus. Subhanallah. Syaitan, tuan-puan dan mati Allah sekalian, dia berkata di hadapan Allah dengan sombong, oleh kerana engkau wahai Tuhan yang menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka, yakni manusia, daripada menjalani jalanmu yang lurus. Siratakal mustaqim. Lalu Allah mewajibkan kita dalam surah Al-Fatihah sentiasa meminta dengan Allah jalan yang lurus. Kita minta dengan Allah dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kita puji Allah 4 ayat yang terawal Al-Fatihah, kita puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Raja di hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat. Maliki Yaumiddin. Saat hidup hari ini di dunia, terlalu banyak raja-raja. Setiap negeri ada raja, setiap negara ada raja, setiap negara ada pemerintah, dalam keluarga ada raja. Di sana sini ada penguasa. Tetapi di mahsyar kelak hanya satu saja penguasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu raja yang berkuasa sehebat mana pun semuanya akan tersungkur, terhina di hadapan Allah. Kita semua akan terhina melainkan sesiapa yang dimuliakan Allah. Semuanya fakir, semuanya dalam keadaan bodoh, semuanya dalam keadaan miskin. Tidak ada seorang benang untuk dipakaikan kecuali Allah memilih di kalangan 7 golongan yang akan diberikan. Hadis Nabi yang sahih, 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan malaikat naungan Allah. Kita sebut dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, penguasa, pemilik, pemerintah di hari pembalasan kelak. Allahu Akbar. Saat itu manusia dalam keadaan ketakutan baru sedar hakikatnya. Syurga itu benar, neraka itu benar, hakikatnya kiamat itu benar, dibangkitkan setelah mati itu benar. Manusia benar-benar percaya saat itu, mahsyar itu benar. Kita semua bakal benar-benar dibangkitkan dalam keadaan tidak ada pakaian, dalam keadaan bertelanjang. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Saat itu dalam riwayat menggambarkan suasana huru-hara yang sangat ketakutan kerana diperlihatkan neraka yang menjulang-julang, bau yang sangat hanyir, kan, api neraka yang sangat dahsyat, sejauh beratus tahun perjalanan juga dirasai kedahsyatannya. Maka mulalah umat-umat mencari Nabi masing-masing. Umat Nabi Adam cari Nabi Adam, umat Nabi Musa cari Nabi Musa, umat Nabi Idris cari Nabi Idris, umat Nabi Yunus cari Nabi Yunus, Nabi Nuh dan semuanya umat Nabi Harun mencari Nabi masing-masing. Tetapi semua Nabi menyebutkan nafsi, nafsi, nafsi biyadih.
Diriku di tangannya. Nafsi, diriku biyadih. Diriku di tangannya. Semuanya para Nabi menyebutkan diriku juga tidak lepas. Diriku juga pada tangannya. Aku tidak mampu menolongmu. Maka carilah kamu seorang Nabi yang bernama Muhammad. Kerana dialah satu-satunya manusia yang boleh menolong manusia lain. Manusia mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih mengatakan, setiap Nabi ada permintaan dan sesungguhnya permintaan yang aku minta daripada Allah ada permintaan yang untuk ditunaikan di dunia dan satu lagi untuk ditunaikan di akhirat. Satu yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk ditunaikan di dunia, Rasulullah minta dengan Allah supaya umatnya ditangguhkan azab sehingga akhir hayat kehidupannya. Kerana itu kalau kita lihat umat yang terdahulu, kalau melakukan kemungkaran sahabat-sahabat, terus diazab, terus dibalas pelbagai azab ketika di dunia lagi. Tetapi Allah makbulkan permintaan kerana cintanya Rasulullah kepada kita. Ya Allah, untuk umatku tangguhkan. Apa maksiat dilakukan, apa kemungkaran dilakukan, apa kejahatan dilakukan, tangguh sehingga akhir nyawanya. Maksudnya kalau hidup 70 tahun, 80 tahun, tempoh untuk bertaubat itu lama, tuan-puan sekalian. Bukan seperti umat terdahulu. Sebab itu, sahabat-sahabat, saya rasa sedih sebenarnya. Bila kita lihat border telah dibuka, dah ada kelonggaran daripada kerajaan. Kemudian kita lihat sahabat-sahabat kita bukan dengki, bukan iri hati, bukan marah. Kawan-kawan kita yang pergi bercuti contohnya, yang pergi berjalan. Sungguh saya rasa sedih tu lebih sedih daripada, tak tahu sedih macam mana, tuan-puan sekalian. Saya nak tulis tapi tak tertulis, saya nak cakap tapi saya tak tercakap. Pertama saya tengok ada berita yang tular berkumpul di tempat peranginan, contoh berkumpul di tempat mandi-manda, saya tak ingat area Selangor macam tu kan. Tempat mandi-manda yang mana mereka mandi-manda tu penuh bercampur lelaki perempuan. Dengan ada yang seksi, tak tutup aurat tu ya. Dan bayangkan mandi-manda di kawasan dalam air. Pakailah macam mana perempuan bila masuk dalam air. Kalau tak jaga betul-betul, memang melekat dan nampak bentuk badan. Dan kita tak faham macam mana mereka sanggup berkumpul penuh macam tu. Mas memang tak ada nama pemandi. Dalam keadaan COVID baru nak reda, itu cerita lain. Tapi masa tu saya melihat bagaimana manusia sangat mudah lupa. Saat dia takut dengan COVID, saat dia takut nyawanya pendek, saat itu meminta dengan Allah supaya dilindungi selamat daripada COVID. Subhanallah, benarlah firman Allah, manusia itu bila dalam kesusahan, manusia itu meminta dengan Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring, merayu-rayu meminta dengan Allah. Tetapi apabila Allah menghilangkan kesusahan itu, ini firman Allah tuan-puan sekalian, Allah menghilangkan kesusahan itu, mereka seolah-olahnya tidak pernah meminta dengan Allah, tidak pernah diuji dengan susah tu. Sahabat-sahabat sekalian, dan ada lagi situasi-situasi yang lain yang saya tengok, saya kata ya Allah, saya mula tengok ada sahabat-sahabat di Alamah yang mula update, pergi sana pergi sini dalam keadaan pakai seluar ketat, dalam keadaan tidak menutup aurat, tak pakai soket. Dan saya melihat ada artis-artis yang melampaui batasan, yang keterlaluan, berkongsi gambar percutian yang seksi. Macam Mak Saleh, macam bukan Islam tapi umat Islam. Saya rasa macam tercala sangat perasaan dan jiwa bila tengok, ya Allah, kamu mohon perlindungan daripada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ya salam memberi kesejahteraan. Daripada apa? Daripada ketakutan kamu terhadap COVID. Dan bila kamu sakit, kamu minta kesembuhan daripada Allah. Dan bila kamu sembuh, kamu ucap Alhamdulillah. Tetapi setelah berlalunya ketakutan dan kebimbangan tersebut, kamu mula mengikuti jejak langkah syaitan yang memusuhi Allah. Yang memusuhi Allah, yang menentang Allah, yang mengingkari Allah. Tuhan yang tidak pernah berhenti memberikan segala yang kamu mahu, yang kita perlu. Yang memberi rizki, yang memberi keselamatan, yang memberikan kita kasih sayang daripada orang yang menyayangi kita. Yang memberi kita cinta, yang kita agungkan sangat cinta manusia. Yang kita terlalu mengagungkan cinta seorang suami, seorang isteri. Dan kita bangga-banggakan kitalah isteri yang paling dicintai. Lupakah kita siapakah yang memberikan perasaan cinta itu? Allah ya Wadud yang maha cinta. Yang memberikan kita perasaan nikmatnya dicintai.
Tetapi Allah jua yang boleh mengganti dan menarik kembali perasaan cinta itu. Digantikan dengan perasaan benci dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Bila saya melihat suasana begitu, saya kata, ya Allah, Allah jadikan suasana COVID, manusia berada di dalam rumah, diperap, diperang, diperap. Bukan semua berjaya keluar daripada rumah dalam keadaan menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh. Ramai yang kembali semula, bahkan lebih teruk. Menunjukkan aksi-aksi yang bermaksiat, aksi-aksi yang dahsyat. Ya, bila saya sebut begini, ada yang kata, Ustazah jamin syurga ke? Ustazah jangan lebih-lebih sangat. Mungkin esok dia ahli syurga, esok dia berubah. Ya. Ustazah cakap macam dia tu confirm neraka. Tak, tuan-puan sekalian. Sebab bagi saya syurga perlu diperjuangkan oleh semua orang. Saya bercakap dengan apa yang berlaku di hadapan matahari ini sebagai satu peringatan. Kalau boleh saya nak tulis, saya nak cakap, subhanallah tuan-puan sekalian, supaya lebih ramai yang beringat bahawasanya anda berada di negara Islam. Anda itu orang Islam, dan rukun negara juga yang kelima menyebutkan sebagai rakyat Malaysia, tak kira kamu Islam ataupun kamu bukan Islam, kamu Cina ke, kamu India ke, bukan Islam ke, rukun negara yang kelima menjaga adab tata tusila. Dan kalau kita lihat adab tata tusila Melayu kita, kalaupun kamu bukan Islam sekalipun, adalah sangat malu, sangat santun, dan budaya-budaya yang kamu pakai baju yang ketat, sendat, kemudian pakai singkat, pakai nampak perut, nampak betis, nampak peha, semuanya itu, tak alasan apa pun berpelukan walaupun suami isteri di khalayak ramai, kan, di tempat-tempat kamu mandi-manda, semua itu bertentangan dengan Islam, jelasnya bertentangan dengan adab Melayu kita. Kalau kita tengok tuan-puan sekalian, masa perang, ingat tak gambar-gambar perang, pasca perang? Bagaimana wanita-wanita kita kan masuk perang, siap pakai kain batik, tuan-puan sekalian, pakai kain batik, pakai baju yang sopan, angkat senapang. Itulah rumpun Melayu kita. Tak sebut Melayu Islam. Islam lebih lagi, tuan-puan dimati Allah sekalian. Tapi kerana pengaruh barat, kita suka tengok dan follow kehidupan barat. Sebab itu, Masya Allah, Allahu Akbar, Nabi dah berpesan, sesungguhnya umatku, umat Islam ni, manusia akan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Satu demi satu, sehingga kalau mereka masuk lubang biawak pun kamu akan masuk. Tiru cara berpakai, cara berhibur, cara makan, cara berkeluarga, semua dah mula tiru. Kan? Dulu tengok jijik, bila tengok barat berpelukan. Okey, kita kata tu kekasih suami isteri, sekarang kekasih pun berpelukan, pegang tangan, dah tak ada segan silu. Dan anda tunjukkan di khalayak ramai. Sahabat-sahabat sekalian, pelaku maksiat sembunyi, kurang-kurangnya dia ada malu pada manusia, walaupun dia dah tak ada malu pada Allah. Sebab Allah Maha melihat, walaupun sembunyi dia tahu. Tetapi pelaku maksiat yang melakukan secara terangan, kemudian dia ambil gambar, kemudian dia share pula dalam media sosial, ini sangat menyedihkan. Dia bukan sekadar melakukan maksiat, dia berbangga dengan maksiat, dia mempromosikan maksiat tersebut. Dia promosi. Remaja tengok, remaja jadikan dia sebagai contoh, remaja jadikan dia idola. Bila tengok, oh boleh je buat macam ni, tak ada masalah, kena kecam sikit-sikit je, yang penting bahagia. Dan tengok ramai yang memuji, muji. Wow, cantiknya. Wow, body cantik lah. Wow, bahagia, tumpang bahagia. Semua yang memuji, semua yang memuja, semua termasuk ada saham yang sama, tuan-puan sekalian. Semua dapat saham yang sama. Ada saham masing-masing. Syaitan bertepuk tampar, syaitan bergembira, syaitan berseronok melihat betapa manusia hari ini yang namanya umat Islam, wanita Islam, memperlihatkan aurat, keseksian, semua daripada hujung rambut ke hujung kaki, segala bentuk. Lalu dirakam, lalu dijadikan video, semua kemudian dipromosikan. Maksiat bukan dilakukan secara terangan, lalu dipromosikan, lalu diikuti. Ingatlah satu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya, barang siapa yang melakukan kebaikan lalu dituruti, diikuti, dia akan mendapat pahala yang sama. Manakala siapa yang melakukan kejahatan dan keburukan lalu diikuti, dia juga mendapat dosa-dosa yang sama. Yang jadi contohnya lalu diikuti akan dapat dosa yang sama. Subhanallah.
Tu apa dia minta Allah sekalian, saya nak sambung ni surah Al-A'raf ni yang kita baca, minta maaf, dalam buku Sahabat Dunia Akhirat ni, buku yang pertama ni. Subhanallah, surah Al-A'raf ayat 14-17. Kita sambung sikit lagi. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku sesat, maka sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada jalanmu yang lurus. Nampak tak sifat syaitan apa? Sifat syaitan, dia buat kesilapan, dia sendiri yang memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah, untuk engkar kepada perintah Allah, tapi dia menyalahkan Allah. Dan sifat ini ada banyak pada manusia. Dia menyalahkan Allah. Ya Allah, kerana engkau menyebabkan aku tersesat. Ramai mana manusia pada hari ini, bila dia belum hijrah, dia belum taubat, dia cakap apa? Belum masa dia, Allah belum beri hidayah. Nampak tak? Nampak ayat itu biasa, tapi ayat itu adalah ayat daripada syaitan dan iblis. Yang mana syaitan dan iblis menyalahkan Allah. Kerana engkau menyebabkan aku tersesat. Cuma ayat kita ini manis sikit, lembut sikit. Belum dapat hidayah, belum masa. Sedangkan Allah telah memberikan hidayah, petunjuk kepada semua manusia. Apa maksud hidayah, petunjuk? Apakah itu petunjuk, tuan-tuan sekalian? Al-Quran. Mustahil manusia hari ini, umat Islam yang belum tutup aurat, yang masih melakukan maksiat, belum dapat petunjuk. Kerana Al-Quran ada di mana-mana. Buka saja phone, ada bacaan Al-Quran. Buka TV, ustaz-ustazah terlalu ramai hari ini. Al-Quran ada di mana-mana. Bahkan di rumah mereka juga ada Al-Quran. Kena ingat satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Al-Quran hujjatun laka wa hujjatun alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujah membela kamu ataupun hujah akan menentang kamu suatu hari nanti. Sahabat-sahabat yang saya kasih, yang saya hormati sekalian. Subhanallah, syaitan menyebutkan ayat tersebut di hadapan Allah. Jangan kita mengikuti jejak langkah syaitan. Jika kita buat maksiat, bukan Allah menghendakkan kita buat maksiat. Itu adalah kerana hawa nafsu kita. Jangan menyalahkan Allah. Jika kita belum hijrah, kita belum taubat, jangan menyalahkan Allah seolahnya Allah belum beri kita hidayah. Hidayah yang ini petunjuk, Al-Quran itu petunjuk. Nabi Muhammad itu adalah perantaraan Allah untuk menyampaikan risalah. Subhanallah. Adakah belum sampai kepada kita peringatan Allah? Adakah belum sampai kepada kita tentang syurga, tentang neraka? Adakah belum sampai kepada kita bahawasanya Allah itu ya Tawwab, yang maha menerima taubat? Allah itu ya Ghafar, yang maha pengampun. Allah itu ya Afu, yang maha pemaaf. Cuma kita yang menangguhkan untuk berlari menuju kepada pintu pengampunan Allah, pintu taubat, pintu kemaafan dan hijrah, tuan-puan sekalian. Jadi berhenti menyalahkan Allah, kerana Allah telah berikan kita akal untuk berfikir mana baik, mana buruk. Allah telah berikan kita perasaan memerlukan Allah. Saat kita sakit, kita minta Allah sembuh. Saat kita rasa terhina, kita minta tolong dengan Allah. Saat kita rasa kita kecewa, bukankah kita sebut nama Allah? Tapi kenapa kita memilih-milih Allah pada situasi-situasi tertentu saja? Ketika kita gembira dan kita bahagia, kita mula melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, syaitan menyebut akan menghalangi berjalan lurus, dan Allah menjadikan surah Al-Fatihah wajib dibaca 17 kali sehari. Sekurang-kurangnya dalam solat fardu 17 kali sehari. Allah wajibkan kita. Dan ayat yang kelima, kita minta apa dengan Allah dalam surah Al-Fatihah? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, ya Allah, kepadamu kami meminta, kami memperhambakan diri, dan kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Syaitan berjanji dengan Allah akan menghalangi kita daripada jalan yang lurus. Surah Al-A'raf ayat 16 ni. Tetapi Allah perintahkan kepada kita setiap kali solat, minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalanmu yang lurus. Subhanallah. Sentiasa minta. Kerana itu, kerana cintanya Allah kepada kita, Allah wajibkan kita solat 5 waktu. Automatik kita minta dengan Allah jalan yang lurus. Lalu Allah makbulkan permintaan kita, tuan-puan sekalian. Kerana itu Allah berikan kita ujian demi ujian supaya kita sentiasa on track. Kita sentiasa berada di jalan yang benar. Walaupun jalan itu bengkang, bengkok, jatuh, bangun, sakit, sedih, pedih, kecewa dan sebagainya. Tapi itulah jalan yang lurus yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So itu kadang ada seorang wanita kata, Ustazah, kenapa suami saya macam ni? Kenapa saya tak habis-habis diuji?
Sebab puan minta jalan yang lurus. Dan Allah beri dengan caranya, bukan dengan cara kita. Allah makbulkan doa kita, minta jalan yang lurus. Kerana dengan ujian ini puan selalu bangun malam. Dengan ujian ini puan selalu menangis. Tapi tangisan itulah yang melembutkan hati kita. Berbanding hidup dalam keadaan ketawa, gembira, itu mengeraskan hati. Jalan yang lurus yang kita minta dengan Allah bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Allah. Allah nak berikan kita macam mana. Bila Allah nampak kita lalai, Allah sedarkan kita dengan ketukan ujian. Bila Allah nampak kita jauh dengan dia, Allah tarik balik walaupun dengan cara yang sakit. Tapi betul daripada pengalaman kita menempuh ujian demi ujian, benarkan melalui ujian kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok sambungan firman Allah ini. Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sadaqallahul azim. Saya sambung ni ayat surah Al-A'raf ayat yang ke-17, muka surat 14 dalam buku Sahabat Dunia Akhirat. Sekali lagi saya ajak sahabat-sahabat, jadikan buku ini juga sebagai hadiah. Ini buku saya yang pertama, ini tajuk yang keempat, iaitu syaitan adalah musuh utama. Dan ayat seterusnya saya nak sudahkan hari ini bagaimana kita nak berhadapan dengan bisikan syaitan. Anda boleh pergi ke Galeri UEH, akaun Shopee ya, Galeri UEH, di sana ada lagi. Dan setiap pembelian sebenarnya membantu gerak kerja dakwah. Okey, kita tengok apa syaitan cakap depan Allah. Mula-mula syaitan menyalahkan Allah. Ya Allah, kerana engkau telah menyebabkan aku sesat, aku akan menghalangi jalan manusia daripada menempuh jalan yang benar. Lalu syaitan sambung lagi, kemudian aku akan mendatangi mereka. Syaitan sebut di hadapan Allah ni. Kemudian aku akan datangi mereka dari hadapan mereka, daripada belakang mereka, daripada kanan mereka, daripada kiri mereka, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Engkau akan dapati kebanyakan manusia tidak bersyukur kepadamu, ya Allah. Apa misi besar syaitan? Syaitan nak menghasut dan membisikkan manusia. Sedaya upaya mencuba. Kan, kalau tak dapat daripada depan, dia usaha daripada belakang. Tak dapat belakang, kiri. Tak dapat kiri, kanan. Maksudnya syaitan sentiasa berusaha mencari helah untuk menjadikan kita hamba Allah yang tidak mensyukuri Allah. Apa maksud tidak mensyukuri Allah, tuan-puan sekalian? Tidak berterima kasih, tidak mensyukuri Allah. Dan cara bersyukur Allah yang paling terbaik, yang paling sempurna, dan ini para ahli ulama menyebutkan, syukur kepada Allah yang terbaik, yang sempurna adalah kita mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah erti bersyukur kepada Allah. Bukan hanya kalimah Alhamdulillah, bukan hanya dengan zikrullah, tetapi apabila kamu mula mentaati segala perintahnya dan kamu meninggalkan larangannya, maka itulah erti kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita berterima kasih kepada ibu ayah, kita tunjuk kita sayang ibu ayah, kita tak buat apa yang ibu ayah tak suka. Dan kita akan buat apa yang ibu ayah kita suka dan menggembirakan hati ibu ayah. Maka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taati perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, muslimin muslimat, sebagai penutup, saya nak share satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga ayat 98. Anda boleh tambahkan ayat ini dalam bacaan harian ataupun dalam doa setelah solat. Ini adalah doa yang mohon perlindungan daripada syaitan, sehingga syaitan tak boleh nak dekat dengan kita pun. Dan saya akan tuliskan doa ini di papan putih, di whiteboard. Saya ada kisah misteri sikit dengan doa ni. Saya ada kisah misteri, kisah benar pengalaman saya. Memang masa dah nak habiskan, masa dah habis sebenarnya, dah lebih. Minta maaf ya, terima kasih semua pada yang hadir. Saya tahu ramai yang perlu mengundurkan diri sebab dah kena masuk kerja. Kedua, sebab anak PDPR mereka berkongsi phone. Saya faham, nanti anda tengok balik live ni ya. Tapi saya nak sambung juga cerita dia. Boleh ya? Saya sambung. Ke sambung besok. Esok hari lahir saya 22 September. Ini 21 kan? Esok hari lahir saya 22 September. Saya sambung besok ya. Sebab saya nak menghormati juga sahabat-sahabat yang perlu berundur. Tapi saya bagi dulu ayat 97-98 surah Al-Mu'minun, ayat 97-98. Ayat ni syaitan nak dekat pun tak boleh. Kalau kita beramal, sebab kita mohon perlindungan daripada Allah
Untuk syaitan mendekati kita pun tak boleh. Hebat siapa yang beramal dengan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hamazati syayatin, bisikan-bisikan syaitan, wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku supaya syaitan itu tidak menghampiriku. Subhanallah. Syaitan tu nak hampiri pun tak boleh. An yahdurun, untuk hadir kepadaku, untuk dekatiku. Surah apa? Surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Saya dapat ayat ni masa saya sekolah menengah. Tapi memang ada misteri sikit. Memang ada misteri ayat ni. Kemudian ayat yang sama juga saya dapat masa belajar di Kuza. Dan memang ayat ni misteri tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Saya dapat balik ayat ni masa di Kuza. Saya kurang beramal. Tapi ada cerita misteri yang akhirnya saya dapat. Dan saya tak tahu siapa yang... Bukan saya nak kata saya ni pelik ajaib ke. Adalah hamba Allah. Tapi dengan izin Allah benda tu berlaku. Dan saya masih segar dan ingatan keadaan saya dapat ayat ni. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku mohon perlindungan daripadamu daripada bisikan syaitan, dan aku mohon perlindungan dan aku mohon kepadamu daripada syaitan untuk menghampiriku. Subhanallah. Ia bukan hanya untuk kita, tapi kita boleh bacakan doa ini untuk orang-orang yang kita sayang dan sebagainya. Sebagai penutup, ingatlah, musuh sebenar kita syaitan, bukan manusia. Manusia yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, yang menghina kita, yang fitnah kepada kita, itu adalah alatnya syaitan untuk menjadikan kita manusia yang benci, manusia yang pemarah, manusia yang mengungkit, manusia yang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka nak mengalahkan kita direct, mungkin tak boleh. Tapi mereka, syaitan ini menggunakan tipu helah. Dia ganggu anak kita, dia ganggu suami kita, dia ganggu kawan-kawan kita. Kan, yang menyebabkan kita lupa musuh utama kita syaitan. Kita sepatutnya lawan syaitan dengan apa? Beri kemaafan, doakan kebaikan, bersangka baik, tegur menegur, sentiasa mencegah kemungkaran, menyampaikan kebaikan, cegah kemungkaran dengan cara yang benar, insya-Allah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Doakan saya juga mendoakan sahabat semua. Terima kasih semua. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu, insya-Allah di syurga Allah kita bersatu. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.